Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 15 September bersama saya Marslah Hasan. Tajuk utama tengah hari ini. Kerajaan tekad kukuhkan perpaduan rakyat, tolak anasir perkauman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan tidak akan membiarkan rakyat dan negara ini diganggu-gugat oleh golongan pelampau yang suka mengapi-apikan isu perkauman untuk kepentingan tertentu selain kelompok yang cuba menghasut dan mengadu domba supaya Malaysia berpecah belah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, kerajaan akan melakukan apa sahaja yang terbaik supaya perpaduan dan rakyat negara ini semakin mantap serta kukuh. Dalam perutusan sempena Hari Malaysia, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata 16 September 1963 adalah tarikh bersejarah bagi Malaysia yang menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Tambah beliau, seperti generasi awal dahulu, kerajaan turut menghadapi pelbagai cabaran getir dan rumit seperti cabaran perpaduan rakyat berbilang kaum, budaya serta agama. Namun ujarnya, keutuhan Malaysia sebagai sebuah negara adalah keutamaan tertinggi bagi kerajaan. Ujar Timbalan Perdana Menteri, apa jua kelemahan dan kesilapan akan diperbaiki. Beliau turut mengajak semua untuk bersama-sama membina dan mengangkat negara supaya menikmati kemakmuran bersama. Seorang lelaki direman selama 7 hari sehingga Sabtu depan oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya bagi membantu siasatan penemuan mayat seorang wanita yang dibungkus dalam selimut di Petaling Jaya minggu lalu. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Nur Arifin Hisham selepas suspek menyerah diri sebelum ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tampin Negeri Sembilan kira-kira jam 1.35 pagi. Rabu lalu, mangsa yang juga seorang janda anak satu ditemui mati dalam keadaan mayatnya dibungkus dengan selimut tebal di Pangsapuri Rampai Idaman Prima Damansara, Petaling Jaya. Mayat Nur Hidayah Ahmad, 30 tahun, ditemui kira-kira jam 5.30 petang oleh bapanya yang mengunjungi rumah pangsa didiami wanita berkenaan. Siasatan polis mendapati mangsa bekerja sebagai kerani syarikat periklanan dan tinggal di rumah sewa terbabit bersama anak lelakinya berusia 6 tahun. Beralih ke laporan Indeks Pencemaran Udara IPU di seluruh negara. Laman web Jabatan Alam Sekitar menerusi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia (APIMS) menyaksikan Tangkak Johor terus mencatatkan peningkatan IPU sangat tidak sihat sejak pagi tadi. Setakat jam 12 tengah hari, Tangkak dengan bacaan 254 menghampiri IPU berbahaya, diikuti dengan Bandaraya Melaka 222. Manakala 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan tidak sihat. Sementara itu, keadaan jerebu yang melanda negara terutamanya di Johor menyebabkan semua institusi pengajian tinggi IPT termasuk Kolej Matrikulasi serta 129 sekolah di Tangkak dan 89 sekolah di Muar ditutup hari ini, membabitkan lebih 40,000 pelajar sekolah. Masalah itu turut menjejaskan daerah Pontian di negeri itu apabila semua sekolah dan tadika turut ditutup. Di Sabah, IPU Tawau dan Sadakan masih kekal dalam kategori tidak sihat sejak semalam. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, IPU di kedua-dua daerah berkenaan masing-masing menunjukkan paras bacaan 108 dan 103 setakat jam 12 tengah hari tadi. Angka berkenaan menunjukkan sedikit tanda positif apabila menurun berbanding IPU tertinggi semalam, iaitu 153 di Tawau dan 118 di Sadakan seawal 7 pagi tadi. Semalam, kedua-dua daerah terbabit mencatatkan bacaan pertama di negeri itu pada tahap tidak sihat selepas bacaan sederhana sejak isu jerebu melanda seluruh negara beberapa minggu lalu.
Proses pembenihan awan dalam usaha mengurangkan jerebu dijadualkan esok di beberapa negeri di Semenanjung Malaysia oleh Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Menurut Timbalan Menterinya, Isna Raisah Munirah Majlis, ia akan lebih menumpukan perhatian kepada Selangor dan Johor yang masih mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tinggi. Besok dijadualkan sebabkan hari ini atmosfera tidak berapa membantu, awan juga tidak berapa membantu, jadi kita jadualkan esok 8.30 bermula briefing, jam 11 hingga jam 12 insya-Allah OPA ni akan dijalankanlah esok pada esok hari. Sekitar Selangor dan juga beberapa tempat lain di Semenanjung Malaysia lah. Tambahnya, pembenihan awan dijalankan di Sarawak pada Khamis lalu dan dapat menurunkan bacaan IPU. Isu jerebu itu bagaimanapun ujarnya perlu ditangani dengan kerjasama serantau dan Kerajaan Malaysia menyeru negara Asia Tenggara berganding bahu dalam memadam kebakaran yang berlaku. Walaupun pihaknya tidak berniat untuk menunding jari kepada Indonesia, namun data yang diperoleh daripada ASEAN Specialized Meteorological Centre ASMC yang berpusat di Singapura menunjukkan jerebu berpunca daripada Sumatera dan Kalimantan. Malaysia sebelum ini menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk memadamkan kebakaran, namun masih belum mendapat maklum balas. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Meteorologi Jailan Simon berkata peningkatan titik panas di selatan Sumatera meningkatkan lagi masalah jerebu yang melanda negara ketika ini, terutamanya di pantai barat Semenanjung Malaysia berbanding di Sabah dan Sarawak. Ya, memang nampaknya di selatan Sumatera tu banyak terdapat peningkatan kawasan titik-titik panas lah semalam. Jadi itu menyebabkan angin tu banyak bertumpu, terutama di kawasan Melaka, Tangkak, that area lah, Johor tu. Jadi di situ memang indeks dia agak tinggi lah kalau kita perhatikan 200. Begitu juga di Tawau, daripada timur Kalimantan tu angin bertiup ke situ dan kita dapati indeks API juga meningkat melebihi 200 di Tawau sekarang. Sebanyak 17 motosikal terbakar di Blok A, Pangsepuri, Desa Tenaga, Jalan Klang Lama, Ibu Negara awal pagi tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan dalam insiden itu. Komander Operasi Penguasa Bomba Kanan 2, Musa Abdullah, berkata kira-kira 10 anggota menaiki sebuah jentera dan sebuah van unit bantuan perkhidmatan kecemasan dari Balai Bomba dan Penyelamat Seputih dikejarkan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada jam 2.33 pagi. Setiba di lokasi, anggota mendapati 7 daripada motosikal musnah, manakala 10 yang lain terbakar 10%. Kebakaran berjaya dikawal pada jam 2.53 pagi dan dipadam sepenuhnya pada jam 3.10 pagi. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Ekoran faktor cuaca kering, ribuan penduduk di daerah Melaka Tengah dan Jasin terjejas gangguan bekalan air sejak beberapa hari lalu. Kawasan terbabit membabitkan masing-masing 18 kawasan di Melaka Tengah dan 3 kawasan di Jasin. Difahamkan bekalan air terjejas berpunca daripada kemerosotan air empangan, kolam tadahan dan Sungai Melaka akibat purata hujan yang rendah selain cuaca panas. Ia termasuk empangan Duran Tunggal yang juga sumber utama air bersih kepada lebih 60% penduduk di negeri itu. Menurut penduduk kampung Solok Bukit Rombang, Pantai Kundur, sebelum ini mereka jarang berdepan situasi terputus bekalan air melebihi 2 hari. Penduduk mendakwa tiada menerima sebarang notis awal dikeluarkan oleh Syarikat Air Melaka Berhad SAMB. Selepas 4 hari, bekalan air dari lori tangki hanya tiba ke kawasan kediaman mereka semalam. Harapan saya lah buatlah sesuatu, tak boleh nak harapkan hujan. Okey, penduduk makin lama makin bertambah. Okey, buatlah yang boleh dipikirkan. Semua pening kepala lah buat bela orang tua, lepas tu akak berniaga lagi. Dah tak berniaga lah sebab tak ada air ni. Pendapatan pun akan terjejas lah. Habis orang tua tu kesian lah. Hari-hari tanya mana ada air ke, Tapi tak ada air juga. Itulah hari ni pun sampai air. Dia muka berpait sebab sebau.
Batu semalam dah sampai. Batu dah sampai. Itu sebelah ada tu. Pantai ada air. Habis sini tak ada air. Apa pasal? Orang ada anak budak, ada anak kecil jajah orang mencari air. Habis kita tak ada anak kan. Kita dah tua, tak boleh bergerak nak ambil air. Dalam pada itu, Ketua Menteri Melaka Adli Zahari dalam kenyataannya berkata SAMB berusaha mendapatkan bantuan sumber air terutamanya dari Johor. Usaha lain pemindahan air mentah dari empangan air keruh dan beberapa lumbung kolam tempatan banjir dan loji air. Bekalan air bersih dibantu menggunakan 16 lori tangki SAMB dan lori tambahan SAMB serta lori tangki tambahan dari syarikat air Johor, Selangor dan Perak. Kira-kira 36 pemilik kilang diberi notis dan dikenakan kompaun oleh Majlis Perbandaran Kulai kerana beroperasi tanpa lesen di kawasan perindustrian Taman Desa Impian Senai, Johor Bahru. Ia membabitkan sebahagian daripada sejumlah 201 kilang yang diperiksa bagi mengesan kilang yang beroperasi secara haram. Tindakan itu hasil operasi khas susulan bantahan dibuat penduduk baru-baru ini. Hasil pemeriksaan dapati sebanyak 94 kilang mempunyai lesen yang sah, 61 premis kosong, 10 sudah menghentikan operasi masing-masing, manakala sebuah premis dalam proses mendapatkan lesen. Manakala sebanyak 200 premis belum diperiksa dan operasi dilakukan secara berterusan. Berikutan itu, bahagian pelesenan dan penguatkuasaan diarahkan melakukan pemeriksaan berkala setiap minggu. Antara kesalahan dilakukan pemilik kilang termasuk menggunakan bahu jalan bagi meletakkan barangan dan penempatan pekerja asing. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Carey Junior, jenama penjagaan diri bayi dan kanak-kanak, giat mempromosikan semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat melalui aktiviti kebaikan yang berterusan. Kempen bertemakan Carry It Forward ini dilancarkan dengan lawatan Carey ke Pusat Aktiviti Kanak-kanak Yayasan Chowkit. Dalam pada itu, Carey Junior turut memperkenalkan rangkaian mandian kanak-kanak yang baru diformulasi berasaskan yogurt bagi memenuhi permintaan pasaran dalam negara ini. Rangkaian mandian Carey Junior, Hair and Body Wash Apricot Yogurt dan Melon Yogurt ini turut diperkaya dengan ekstrak madu untuk membantu memberikan kelembapan pada kulit dan rambut kanak-kanak secara semula jadi. Basically, all the products are specially formulated for kids' skin. It is very gentle but yet very effective in cleansing. So it is extra nourishing, extra moisturizing, and more importantly for parents it's very convenient because the same product can be used both on the hair and body. It's a hair and body wash. And why kids love it is because of the long-lasting fruity fragrances which are inside and the rich foam which forms, which makes the bathing experience a lot more pleasure. Of course, every Carey Junior comes with a toy within, so which is loved by kids. Tumpuan kita ialah ke arah pembangunan acuan Sarawak. Dan saya yakin bahawa dengan adanya hala tuju yang betul dan perpaduan rakyat berbagai kaum dan berbagai agama dalam satu kepercayaan dan keyakinan, kita percaya bahawa masa depan Malaysia adalah cerah. Dan kalau Sarawak menjadi sebuah negeri yang aman dan makmur, maka negara Malaysia juga akan menjadi negara yang aman dan makmur. Jadi bagi pihak kerajaan Sarawak, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-56 pada 16 hari bulan. Biarlah kita merapatkan perpaduan kita dan mempunyai hala tuju yang sama bagi kita memberikan masa depan yang cerah kepada generasi yang akan datang. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali dengan laporan luar negara. Kementerian Tenaga Arab Saudi memaklumkan operasi pengeluaran di dua loji minyak Aramco yang dipercayai diserang pemberontak Yaman digantung sementara. Dianggarkan 50% dari penghasilan minyak terjejas susulan penggantungan yang dibuat selepas serangan drone ke atas loji Abqaiq dan Quraisy itu.
Menurut kenyataan Aramco, serangan mengakibatkan penggantungan pengeluaran 5.7 juta tong minyak mentah sehari. Usaha bagi menyambung pengeluaran sedang dijalankan dan perkembangannya akan diketahui dalam tempoh 2 hari. Serangan awal pagi semalam adalah yang terbaru dalam siri serangan ke atas loji minyak negara itu sejak beberapa bulan ini. Pemberontak Houthi mengaku bertanggungjawab dengan melancarkan operasi berskala besar itu, membabitkan 10 drone di kemudahan berkenaan. Bagaimanapun, Amerika Syarikat menyalahkan Iran atas serangan berkenaan. Sebuah lapangan terbang berhampiran ibu negara Libya digempur dengan tembakan roket dan serangan udara 2 minggu selepas ianya ditutup susulan serangan bertarik arus. Kerajaan National Accord GNA percaya tentera yang setia kepada Khalifa Haftar mendalangi serangan ke atas lapangan terbang Mi-3 itu. Serangan udara oleh drone Emirati mengenai lapangan terbang pada awal pagi tadi waktu tempatan. Ia disusuli dengan serangan roket oleh kumpulan pengganas. Bagaimanapun, serangan tidak mengakibatkan sebarang kematian maupun kecederaan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan menjalankan siasatan ke atas serangan di Syria membabitkan hospital dan lokasi orang awam. Siasatan akan dimulakan pada 30 September depan oleh jawatankuasa 3 panel yang diketuai wakil dari Nigeria. Langkah ini diambil susulan siri serangan ke atas hospital, sekolah dan kemudahan awam di wilayah Idlib serta zon bebas konflik Syria. Menurut PBB, hasil siasatan tidak akan disiarkan secara umum, namun pihak yang terbabit dalam konflik ini perlu diingatkan mengenai hukuman sekiranya melakukan jenayah perang yang turut menyasarkan misi kemanusiaan ke negara itu. Pertempuran mengakibatkan 43 kemudahan kesihatan dan 87 sekolah terjejas selain mengakibatkan lebih 500 orang awam terbunuh atau cedera. Selama 50 tahun, betapa pentingnya bagi kita seluruh rakyat Malaysia tidak mengira daripada kumpulan mana, kaum mana, kampung mana, suku kaum, agama yang mana. Yang penting kepada kita curahkan. Bukan hanya laungan dendangan lagu yang harus kita lontarkan, suarakan, tetapi juga perkhidmatan kita. Hikmat bakti kita curahkan segala-galanya untuk membesarkan negara ini sebagai sebuah negara yang boleh dihuni oleh masyarakat berbagai anutan agama dan kaum, supaya generasi yang akan datang akan mendapat jauh manfaat yang juga jauh lebih baik daripada apa yang kita rasa pada hari ini. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-56 tahun. Besar impaknya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Rekod bersih Pahang dalam saingan Piala Malaysia akhirnya lebur dalam perlawanan ke-5 malam tadi. Juara 4 kali itu kecundang 1-3 kepada Perak sekaligus mencerahkan kembali peluang pemenang edisi 2018 berbaki satu perlawanan. Hasrat Pulau Pinang untuk terus bersaing dan mengiringi Pahang yang telah layak lebih awal kini sukar selepas kecundang 0-2 kepada Sabah. Menyaksikan wakil Borneo itu akhirnya mengutip mata yang dicari-cari dalam kumpulan C. Felda United pula menewaskan PDRM 1-0 untuk terus menghidupkan perburuan kesaingan kalah mati. Selangor diikat Melaka 1-1 sekaligus membuka peluang buat keempat-empat pasukan kumpulan D ke suku akhir dalam perlawanan terakhir. Pahang bertandang ke Ipoh menentang Perak berbekal rekod 4 kemenangan bersih dalam saingan kumpulan C. Selain sudah melayakkan diri ke suku akhir lebih awal, tuan rumah yang memerlukan mata untuk terus menghidupkan peluang bermula baik selepas menghasilkan gol pembukaan minit ke-31 menerusi penyudah Ronaldo Henrique Silva. Penyokong Perak sekali lagi ceria sebelum rehat apabila meraihkan gol kedua menerusi set piece sepakan percuma yang singgah di kepala Muhammad Sharif Fikri Muhammad Fauzi. Belum sempat Pahang bangkit selepas rehat, Sharif Fikri juga penyerang kebangsaan sekali lagi menemui sentuhan jaringan juga menerusi tandukan pada minit ke-47. Pelawat meraih gol sagu hati 5 minit sebelum permainan tamat menerusi Lazarus Kaimbi menyaksikan rekod tanpa kalah mereka lebur di tangan Perak.
Di Stadium Shah Alam, pertemuan Selangor berdepan Melaka menyaksikan kedudukan pendahulu kumpulan D menjadi pertaruhan. Tuan rumah lega menutup separuh masa dengan mendahului lawan 1-0 menerusi jaringan Muhammad Khair Muhaimin Zamri pada minit ke-38. Namun kelebihan itu gagal dipertahan Selangor apabila membenarkan pelawat bangkit 3 minit selepas rehat hasil jaringan bekas pemain Saiful Rizwan selamat. Keputusan 1-1 di penghujung permainan memaksa kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan berkongsi satu mata. Selangor seri buat kali keempat daripada 5 perlawanan dan kekal menghuni tangga kedua menuju perlawanan terakhir yang bakal menentukan nasib keempat-empat pasukan. Dua lagi pasukan dari kumpulan D, Felda United dan PDRM bertemu di Stadium Tun Abdul Razak di Jengker Pahang. Tuan rumah tampak tenggelam di asap PDRM pada separuh masa pertama menyaksikan penjaga gol Nur Azlan Razali berjaya mengawal keadaan. Rentak yang dicari hadir selepas rehat selepas beberapa kali mencuba. Gerakan menarik ketua pasukan Muhammad Hadin Azman membuka ruang buat S. Canturu menjaringkan gol penting pasukan minit ke-59. Felda United berpeluang menggandakan kelebihan selepas itu apabila dihadiahkan sepakan penalti. Namun Hadin gagal menyempurnakannya. Keputusan 1-0 memadai untuk tuan rumah meraih 3 mata penuh dan berkongsi 7 mata dengan Melaka dan Selangor. Tetapi peluang ke peringkat kalah mati juga masih terbuka buat PDRM yang dibezakan dengan 2 mata berbaki aksi terakhir saingan. Saingan Liga Perdana Inggeris kembali bersambung selepas berehat memberikan laluan kepada kalender antarabangsa. Beberapa pasukan handalan Liverpool, Manchester United dan Tottenham Hotspur ceria merekod kemenangan namun tidak bagi juara bertahan Manchester City yang dimalukan pendatang baru Norwich City 3-2. Naib juara Liga musim lalu, Liverpool dikejutkan dengan jaringan pendahuluan Newcastle dan Yetro Williams. Namun berjaya bangkit selepas itu hasil 2 gol Sadio Mane dan satu lagi disumbangkan Muhammad Salah. Kemenangan 3-1 itu memastikan mereka mengekalkan rekod kemenangan bersih 100% dalam 5 perlawanan Liga dan berada di kedudukan teratas. Manchester United juga lega meraih 3 mata penuh ketika berdepan Leicester City di tempat sendiri. Jaringan penalti Marcus Rashford seawal minit ke-8 permainan berjaya dipertahan sehingga perlawanan tamat sekaligus menamatkan kemarau kemenangan dalam 3 perlawanan terakhir dan meraih 3 mata penuh untuk mendaki tempat ke-4 Liga. Di utara London, Tottenham Hotspur garang membelasah Crystal Palace untuk kembali mencetak kemenangan kedua selepas 5 perlawanan. Menang 4-0 kesemua jaringan dihasilkan dalam separuh masa pertama menerusi sumbangan Song Hyun-min 2 gol manakala baki oleh Eric Lamela dan gol sendiri lawan Patrick Van Aanholt untuk membawa Spurs ke tangga ketiga Liga. Kekalahan mengejut Manchester City kepada Norwich City di tempat lawan pula menyebabkan juara bertahan itu sekali lagi keciciran mata dan mula ditinggalkan Liverpool di kedudukan 2 teratas. Aksi berlangsung sengit dalam kedua-dua babak sebelum Norwich lega merakam kemenangan kedua hasil gol Kenny McLean, Todd Cantwell dan Teemu Pukki sementara pelawat hanya mampu melawan menerusi jaringan Sergio Aguero dan Rodri. Walaupun sibuk dengan tugas negara, Tun Dr. Mahathir tidak pernah sekali mengabaikan kesihatan diri. Visual Perdana Menteri beriadah menunggang kuda di pusat Equine UPM pagi tadi mengakhiri paparan Buletin 1.30. Saya Marsila Hassan, salam hormat dan Assalamualaikum.